Assalamualaikum. Salam sejahtera. Anda bersama dengan saya di youtube.com/Azril Nazli alias. Jadi dalam vlog kali ini saya nak mengulas tentang kemalangan yang baru menggemparkan dunia di Singapura dan juga viral kereta Mercedes terbabas sewaktu dipandu uji. Kedua-dua video tersebut saya upload dekat channel saya. Anda boleh cari dalam playlist video kemalangan. Jadi saya nak menyentuh pasal kemalangan yang di Singapura. Jadi saya dah baca dah kisahnya di New Straits Times milik Singapura, dan berdasarkan witness daripada saksi kat sana. Di hari kedua tahun baru Cina sebenarnya. Kejadian tersebut berlaku pada pukul 5 pagi. Jadi si pemandu tu adalah ejen insurans yang di syarikat insurans yang terkenal lah. Dia seorang pegawai senior. Dan sebelum kemalangan tersebut berlaku, dia update dekat Twitter dia yang dia kena bayar saman sebab bawa laju di Amerika Syarikat. Jadi dia seorang petrolhead lah, memang minat kereta lah. Jadi dia baru saja membeli kereta tersebut, iaitu BMW M4. M4 tu adalah satu jenis BMW yang high performance, rear wheel drive, engine V8, dan memang khas untuk kegunaan track sebenarnya. Dia M4, M series. Dia bukan BMW yang biasa-biasanya. M series memang powerful lah. Dan dia pacuan roda belakang. Dan kereta tersebut berharga 200,000 Sing dollar. Kalau baru 400,000 Sing dollar. Tak sure termasuk COE atau tak. Tapi mengikut dakwaan saksi menampak pada pukul 5 pagi dia membawa rakan-rakan dia. Kereta dia kereta coupe je, 2 pintu. Dia bawa dalam kereta tu 5 orang. Maknanya 1, 2 dan 3 orang duduk belakang. Semua dewasa. Dan mereka mengatakan dia berpusing-pusing tempat yang sama dengan kelajuan tinggi beberapa kali. Sebelum yang terakhir tu yang dia dapat ditangkap dalam CCTV tu ditangkap dalam CCTV, kereta tu snap oversteer. Sewaktu tengah negotiate selekoh kelajuan tinggi, dia dikatakan dipandu melebihi 200 km sejam dipandu 200 km sejam dalam town tau. Dalam bandar yang kecil tu. Kalau pernah jalan kat bandar Melaka ke bandar Batu Pahat ke, dalam town kecil tu dia bawa 200 km sejam. Jadi bila dia snap oversteer ialah dia oversteer, lepas tu dia snap balik, dia ke belakang. Jadi sebab tu dia melanggar tembok tu, kereta dalam mundur sebenarnya. So BMW ni tangki dia dekat bawah seat belakang tau. Sebab dia nak mencapai tahap 50-50 handling. Sampai dalam di telangga tembok macam ni. Kat rumah kedai tu, rumah kedai kopi sebenarnya. Di telangga impact pertama tu nampak percikan api. Sebelum 15 saat kemudian meletup. Jadi saya rasa sewaktu initial impact tu semua orang masih hidup lagi. Tapi mungkin dalam keadaan terkejut lah kan. Dan mungkin cuma nak keluar kan, pintu mungkin jam ke apa kan. Sebab kita 2 pintu je, dia bukan 4 pintu, 2 pintu je. Tak sampai 15 saat nampak api. Dia macam nampak api dekat, sebab saya nampak, sebab kereta dalam keadaan belakang. So api tu daripada tangki tu lah. Mungkin petrol tangki penuh. Jadi nampak api, percikan api tu tak sampai 19 saat meletup. Boom. Meletup dengan api. Sebanyak-banyak api. Dan akhirnya 5 orang tu mati di tempat kejadian sebab rentung kena bakar lah kan. Dan girlfriend dia memandu kereta lain, meluru masuk nak selamatkan boyfriend dia dan melecur 80% badan dia sebelum berjaya diselamatkan oleh orang lain lah. Jadi disebabkan tindakan satu orang membawa laju dalam town. Dan kereta tu last control saya rasa sebab dia pandu laju, tayar tak dapat cope dengan berat 5 orang dewasa.
Dia bawa bukan jalan straight. Ialah jalan macam oval macam, tapi dalam town pada 200 km sejam. Jadi saya pernah mengalami insiden yang sama. Kereta saya snap oversteer. Masa tu saya bawa kereta Volvo lah dalam track day letak Sepang. Dia macam ni, tu dia terpusing, dia balas balik. So tapi dalam track Sepang tu, masa dia balas balik ke belakang, kita ada sand trap untuk menahan kereta tu daripada melanggar tembok. Tak ada tembok lah kat Sepang tu, selamat lah saya. Dia sebab tu lah, kalau nak memandu laju dan melebihi ability kita memandu tu, pada saya dekat dalam sesi track day lah. Kalau kita bawa dekat tepi-tepi jalan ni, jalan raya, kita terpusing macam dalam video tu kan. Katakan kereta terlanggar tembok ni kan, terbakar ke kan, kita tak tahu semua tu. Sebab impact daripada melanggar tembok tu yang menyebabkan petrol tu bocor dan disebabkan mungkin percikan elektrik ke apa ke, dia menyalakan api dan akhirnya meletup, terbakar satu kereta. Yelah, pelik lah kan, kereta high performer dekat 500,000 tapi boleh meletup je tu kan bila terlibat kemalangan. Dan impact dia sangat kuat dan dan tangki tu bocor macam tu sekali lah kan. Lepas tu ada video nombor 2 yang saya baru upload, yang tentang seseorang ni menguji pandu Mercedes E43 dengan enjin kapasiti 3 liter V6 twin turbo. Jadi kalau BMW yang dalam terlibat kemalangan tu, saya rasa 4.4 liter V8 lah, macam tu lah kan. Saya tak berapa sure, kena double check lah kan, dia punya spek enjin je. Memandu laju di jalan raya biasa juga dan terbabit dalam kemalangan. Tapi daripada set baik, enjin kereta tak meletup. Dia menguji di jalan lurus dan dan tiba di satu selekor tu, dia mungkin tak sedar, mungkin terlalu laju. Sebab Mercedes dia kalau bawa laju, kita tak rasa laju sebab Mercedes dia sangat bijak absorb segala-gala permukaan jalan ni nak bagi kita rasa selamat. Padahal kereta cukup laju. Dia selekor tu selekor L, mungkin terlambat, pusing secara melebihi. Dia understeer je tu, maknanya dia pusing tapi dia kelajuan tinggi, jadi tayar tak boleh cope dan akhirnya understeer terus straight ke ke gaung dan akhirnya melanggar pipe air JPS tu yang besar tu. Tapi nasib baik tak meletup. Tu bayangkan benda yang sama tu berlaku, dia punya bahaya tu kan. Bayangkan saya tengah nak bawa kereta ke, ada orang kat situ ke, jogging ke apa kan, tiba-tiba ada orang pandu uji kereta, dia terbabas, melanggar orang tu, melibatkan orang lain yang tak bersalah. Sebab kawasan yang dipandu uji tu memang popular untuk saya tengok orang jogging, bawa anak-anak keluar. Jadi bahayalah kan menguji kereta dekat dalam taman tu. Dia test kereta dalam taman tu lagi. Yang pemandu kat Singapura tu, pemandu uji pergi test kereta dalam bandar pula. Pada saya, kenapalah nak merisikokan nyawa orang lain kan. Yang Singapura tu dia, kerana tindakan dia seorang, 5 orang lain pun hilang nyawa. Macam tu lah, termasuklah girlfriend dia. Dia ada teori mengatakan dia mabuk ke apa ke. Jadi kalau mabuk dia, saya rasa dia tak akan boleh bawa sampai banyak pusingan perfect. Dan pusingan terakhir tu dia tak perfect. Dia bukan mabuk, dia cuma seorang petrol head pada saya. Cuma kesilapan dia tak dapat crack balik dia punya snap oversteer tu. Dan kereta ke belakang, kelajuan tinggi, boom. Itulah dia kan. Sebab malangnya, sebab dia berlaku dekat dalam town dan tak ada ruang untuk selamat, untuk menerima impak kereta yang berkelajuan sampai 200 km sejam. Dan kereta tu membawa 5 orang dewasa. Dia punya mass dia kan, macam mana lah kan. Semua muda-muda lagi, umur bawah 30 Semuanya daripada syarikat yang sama. So menjadi tajuk yang sangat besar dekat Singapura. So anda boleh search dekat Facebook Tanjung Pagar Car Crash. Cerita ni baru berlaku last week sebenarnya, hari kedua Tahun Baru Cina. Jadi pada saya kan, sebab saya dah terbiak dah sangat banyak kali terpusing-pusing dalam litar Sepang. Sebab tu menguji pandu kereta ni pernah terpusing, BMW saya pernah terpusing, Volvo saya pernah terpusing. Betapa mudahnya sebenarnya nak hilang kawalan
kereta ni kalau kita buat silap. Dan kalau buat silap atas jalan raya, yang bahayanya kita tak ada safety margin tau. Katakan kita bawa laju dan kita menyebabkan orang lain terlibat sama, tak rasa bersalah ke kan? Contohnya kita nak menguji kereta dengan kawan-kawan pergi kejar kita depan, nak berlumba lah kan, geram kan, kena bakar dengan VTEC ke apa kan, kita pun layanlah VTEC tersebut. Lepas tu kita pula terlibatkan malangan, terlompat ke sebelah dan melanggar lah orang lain. Dan mana tahulah orang tu bawa anak sia-sia ke apa, tak rasa bersalah ke anak dia mati ke kan. Jadi pada saya, kita sangat bersyukur sebab kita ada lagi lintas Sepang. Dan aktiviti trade day itu sentiasa berlaku di lintas Sepang. Kita boleh uji kenderaan kita kat sana. Syarat dia senang je, ada lesen mandu dah lah. Ada kawan saya tanya, nak turun lintas Sepang perlu ada lintas lumba, lesen lumba ke? Tak perlu lah. Cari kawan-kawan yang pernah turun lintas Sepang ke, duduk sebelah, ataupun at least anda ada usaha. Anda nak bawa laju tapi kenalah usaha, pergi masuk kelas ke, pergi tengok video macam mana orang memandu lintas Sepang. Di dalam lintas Sepang, kalau kita buat silap, kita ada sand trap, kita ada tow truck. Selamat sebenarnya nak bawa laju dalam lintas Sepang. Sebab tu dipanggil trade day. Trade day tu adalah untuk orang-orang yang suka kereta ni memandu di litar, nak menguji mesin masing-masing. Bukan yang kita lumba dengan orang lain, kita menguji diri sendiri. Jadi buang perception yang trade day tu untuk orang yang nak berlumba ataupun orang yang dah veteran. Dia katakan anda first time masuk lintas Sepang, at least ada usaha daripada pihak anda masuk kelas mandu. Saya boleh suggest SSAD, search SSAD Rashid Ramlan. Dia ada satu akademi memandu siap dengan simulator lagi. Anda boleh memandu dalam lintas Sepang secara virtual sebelum masuk ke dalam betul. Jadi anda mesti nak kereta anda selamat. Jadi invest sedikit bawa masuk kelas. Kalau anda ada kemampuan lebih, beli set simulator. Saya boleh guide anda untuk membina simulator khas untuk trade day. Macam kereta ni saya beli khas untuk masuk trade day sebenarnya. Kalau kita ni bawa hari-hari, aduh dahsyatnya minyak dia punya tak selesa ni kereta ni on the road. Kereta ni memang khas untuk tune untuk masuk litar, masuk trade day. Litar tu, trade day tu dibuat untuk rakyat biasa macam kita ni enjoy suasana dalam litar dan memandu dengan. Kita kena ingat, kita bayar RM380 termasuk dengan kos keselamatan, kos ada tow truck, kos marshal kat litar untuk kibar bendera kuning, merah, semua tu untuk keselamatan kita juga. Jadi kita boleh memandu laju tanpa risau yang kita nak ada kemalangan kereta lain. Itulah dia maksud saya masuk trade day lah. Saya memang sangat menyeru sangat kalau anda memang kaki pecut ke, nak test kereta anda ke, nak test kancil turbo anda ke, baik buat dalam litar. Tak semestinya nak kena ada kereta power baru layak turun litar, tak. Kawan saya turun pakai Myvi standard, dia kosong, Myvi standard manual, tak ada modifikasi apa-apa. Dia mencabar diri dia, aku boleh bawa kereta Myvi ni sampai tahap mana dalam litar. Tak ada siapa nak marah Myvi nak turun litar. Jadi itu je saya punya seruan sebab benda ni menakutkan saya. Tengok video tu saya berdebar tengok yang orang ni pergi test kereta dekat jalan raya biasa ni. Dan dia kalau mati seorang-seorang tak apa ni, melibatkan orang lain. Nak mati seorang-seorang. Anda nak berlumba ke, mati seorang-seorang. Jangan melibatkan orang lain lah. Yang ni memang kita petrolhead betul, kita minat kelajuan, kita minat kereta lumba, kita minat motorsport. Tapi buat di tempat yang betul. Macam saya invest beli simulator, lumba dan simulator. Macam orang tak percaya simulator tu boleh bagi adrenaline impact, anda jelas turunlah trade day. Janganlah buat atas jalan raya nak tunjuk apa tu, anda punya ego memandu kereta kan. Itulah, so hari ni saya agak terkesan tengok video tu, memang menakutkan. Video yang Singapura tu lah, sangat menakutkan. Ini nampak simple je, tapi kita membayangkan 5 orang mati hangus terbakar, menjerit-jerit, tak dapat keluar. Sebab impact dia taklah kuat sangat, tapi dia terperangkap dalam kereta tu. Dia bukan mati sebab impact tu, mati sebab kena bakar dengan kereta.
dengan api daripada kereta tu. Tak. Dia api tu dia hanya meletup sekejap je, dia berbakar perlahan-lahan lah tu. Aduh, saya tak boleh bayangkan dia punya seksanya kan, macam mana kan. Satu orang punya kesilapan sedikit dia tak dapat correct balik dia punya snap oversteer, 5 orang mati, termasuk dia sekali lah. Pada saya itulah dia. Tolonglah trade day, pergilah msfracing.com tu, search saja MSF Racing, daftarlah trade day kat sana. Sampai di sini saya celoteh saya. Assalamualaikum dan salam sejahtera.